أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dan dapat berkumpul dalam keadaan sihat walafiat. Dan untuk tidak membuang masa, kita akan meneruskan pengajian kitab Riyadhus Salihin, kuliah hadis anjuran Masjid Al-Abdul Razak. Sebelum kita memulakan kuliah ini, para jemaah sekalian, ya, saya ada pengumuman yang ingin saya sampaikan sebelum saya lupa, para jemaah sekalian, ya. Pengumuman ini saya terima daripada Masjid Al-Abdul Razak, ya. Kerana setiap hari Selasa pengajian ini adalah anjuran Masjid Al-Abdul Razak. Selain daripada hari Selasa, seperti pengajian-pengajian seperti semalam, pengajian kitab Al-Azkar, hari Rabu pengajian kitab Tauhid Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, hari Khamis bacaan ratib, Yasin, Maulid, ya, dan juga pengajian kitab Nasihat Agama Imam Haddad, hari Jumaat pengajian kitab almarhum Kiai Nawawi Banten, iaitu Maraqil Ubudiyah, ya. Hari Sabtu pengajian kitab fikih Safinatul Najah, hari Ahad pengajian tafsir Pelita Al-Quran. Itu semua pengajian-pengajian tidak terikat dengan masjid. Itu adalah pengajian yang saya sendiri memimpinnya. Cuma hari Selasa pengajian ini adalah anjuran Masjid Al-Abdul Razak. Jadi saya diundang oleh masjid untuk mengisi kuliah maghrib. Sebab itu pengajian hari Selasa ni, kalau para jemaah tengok, saya selalu mula tepat waktu, dan begitu azan Isyak saya stop, ya. Sebab selepas solat Isyak, Masjid Abdul Razak ada kuliah lagi satu, ya. Jadi saya dapat information, iaitu dapat telefon WhatsApp daripada pihak masjid. InsyaAllah minggu depan kuliah hadis ini, ya, tidak lagi di rumah saya, tetapi kuliahnya di masjid, ya. Jadi dah open dah masjid. Cuma pihak masjid memberitahu untuk saya umumkan, ya, memberitahu bahawasanya minta kerjasama dan minta jasa baik para jemaah sekalian untuk sama-sama hari Selasa sila datang ke masjid untuk kita penuhkan masjid, para jemaah sekalian, ya. Kuliah ini bermula selepas maghrib. Jadi kalau dekat masjid, berarti kita solat maghrib berjemaah lah dekat masjid, ya, lagi afdal. Alhamdulillah, dah habis solat berjemaah apa semua, barulah kita mulakan kuliah kita sampai Isyak. Jadi habis Isyak, begitu masuk waktu Isyak, kuliah kita pun kita stop dan kita solat Isyak. Jadi minta kerjasama, ya, pihak masjid minta kerjasama dan juga minta jasa baik para jemaah sekalian, ya, untuk sama-sama datang ke masjid untuk mengikuti kuliah ini. Cuma seperti apa yang kita mengetahui, kerana ia masih lagi dalam keadaan COVID, kan, jadi para jemaah perlu register lah untuk datang ke masjid. Begitulah dia, ya, register untuk datang ke masjid solat maghrib. Dan juga pihak masjid tadi memberitahu dengan saya adalah
bilangan yang boleh datang ke masjid ya untuk menunaikan solat maghrib tak ramai manalah ya. Untuk sementara ni cuma boleh 50 orang sahaja. Jadi minta kerjasama dari para jemaah sekalian ya. Sekali lagi ya, minggu depan kuliah kita ini akan dimulakan di Masjid Al-Abdul Razak. Masjid Al-Abdul Razak ni bertempat di Jalan Ismail. Ya, Jalan Ismail. Dia bersebelahan dengan Yunus Crescent, ataupun dia bersebelahan dengan Kembangan dan bersebelahan dengan Yunus Crescent. Jadi dia ada dekat tengah-tengah para jemaah sekalian ya. Dia ada dekat tengah-tengah. Dan Masjid Abdul Razak ni merupakan masjid yang lama ya, masjid yang lama, kerana Masjid Abdul Razak ni dulu ya, Abdul Razak ya, dia sebenarnya masjid ni nama dia bukan Masjid Abdul Razak, tapi Masjid Al-Abdul Razak nama dia. Al-Abdul Razak. Al-Abdul Razak ni adalah satu keluarga daripada negara Arab ya, kalau tidak silap saya apa dari negara Kuwait ke negara mana ya. Mereka adalah keluarga yang ada bisnes ya. Jadi mereka pun membangun masjid ya. Jadi masjid itu untuk mengenangkan keluarga mereka dinamakan Masjid Al-Abdul Razak. Dan seingat saya dulu Masjid Al-Abdul Razak ini pembukaan Masjid Al-Abdul Razak ya, senang cakap potong rebin, opening ceremony-nya masjid ini yang meresmikannya adalah Presiden pertama Singapura ya, iaitu yang terhormat almarhum Tuan Presiden Yusof bin Ishak ya, Presiden pertama Singapura. Dan Masjid Al-Abdul Razak ini pun sekarang sudah menjadi masjid yang baru. Maksud saya menjadi masjid yang telah direnovate. Dulu asal masjid ni kayu, setelah itu direnovate separuh batu separuh kayu, setelah itu direnovate, sekarang semua dah batu dah para jemaah sekalian. Dan masjid ni full air condition, masya-Allah ya, full air condition, dan dia dah jadi masjid friendly. Dan Masjid Al-Abdul Razak ni juga dijelaskan masjid para alim ulama. Kenapa disebut masjid para alim ulama? Sebab imam-imam yang memimpin solat dekat sana dulu adalah seorang ulama besar, iaitu almarhum Habib Hussein Al-Habsyi ya. Dan juga pengajian-pengajian yang diadakan di Masjid Al-Abdul Razak dulu pernah dipimpin oleh ulama-ulama yang unggul. Salah satu daripadanya adalah almarhum Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib ya, seorang ulama besar dari bumi Hadramaut para jemaah sekalian ya. Dan semua para alim ulama baik daripada mana sekalipun kalau datang ke Singapura, terutama sekali kalau ada musim haul di Singapura, haul Masjid Ba'alawi, haul Habib Noor, pasti mereka akan datang ke Masjid Al-Abdul Razak. Dan haul Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib pun diadakan di Masjid Al-Abdul Razak. Waktu guru kita iaitu Habib Umar bin Hafidh radhiyallahu anhu ya, beliau datang ke Singapura pun ada juga majlis di Al-Abdul Razak ya. Begitu juga majlis Rasulullah yang diamanahkan kepada saya ya oleh pendiri majlis Rasulullah, iaitu almarhum Habib Munzir Al-Musawa ya. Beliau pun diamanahkan kepada saya pun mengadakan majlis Rasulullah di Masjid Al-Abdul Razak. Jadi untuk sementara ni para jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah ya, syukur pada Allah. Saya pun tadi dapat WhatsApp, dapat panggilan telefon, menitis air mata sekejap para jemaah sekalian. Sebab apa? Lama kita tak dapat masuk masjid. Ya, kita nak masuk masjid pun susah, masya-Allah, kerana keadaan sekarang ini. Tapi bila tadi dapat dengar tu, saya langsung sujud, saya syukur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Jadi sama-sama para jemaah sekalian, kalau ada kelapangan masa, sama-samalah mari kita penuhkan masjid tersebut ya pada minggu hadapan insya-Allah ya. Jadi pada minggu hadapan hari Selasa, kuliah ini diadakan di Masjid Al-Abdul Razak. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sama-sama doalah para jemaah sekalian ya, ini kuliah dah boleh buka kembali. Mudah-mudahan kalau kuliah dah boleh buka, mudah-mudahan ya, walaupun dengan register ke apa, mudah-mudahan nanti suatu saat kuliah boleh dimulai tapi dah tak payah register.
Kan senang kan para jemaah sekalian kan dia. Dan lagi satu, mudah-mudahan kalau dah tak payah register, mudah-mudahan ya Allah, ya Allah, ya Rabbi ya Karim, kabulkan hajat kami ya Allah. Mudah-mudahan majlis Rasulullah dapat dihidupkan kembali, iaitu di Masjid Al-Abdul Razak. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulakan pengajian kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Ya, sampailah kita kepada bab yang ke-49 yang minggu yang lalu telah pun kita baca hadis yang pertama, ya. Maka kita sekarang akan masuk kepada hadis yang kedua, yang mana berbunyi hadis yang kedua, wa an Abi Abdullah Tariq bin Ashyam. Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haramu maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah ta'ala, rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Abdullah, iaitu Tariq bin ada jelaskan Tariq bin Ashyam ataupun Tariq bin Syam, ya. Diperjelaskan bahawasanya saya mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, kata Rasulullah, dan kafir. Maksud kafir apa? Mengingkari, ya, bima yu'badu min dunillah, dengan sesuatu yang disembah selain daripada Allah, ya, haruma, maka haramlah baginya. Apa dia? Ya, haruma maluhu, maka haramlah hukumnya, ya, bagi diri orang tersebut. Satu, maluhu, apa maluhu? Hartanya. Wadamuhu, dan darahnya. Wa hisabuhu, dan juga perhitungannya, ya, hisabnya, dosanya adalah Allah Ta'ala, adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa maksud daripada hadis ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, dijelaskan bahawasanya para jemaah sekalian, ya, hadis ini juga ada hubung kaitnya dengan hadis yang pertama, yang mana Rasulullah SAW memperjelaskan apa? Ya, aku telah memerintahkan, ya, aku diperintahkan daripada Ibnu Umar, hadis tersebut, ya, untuk memerangi orang-orang, ya, sehingga mereka bersaksi, ya, bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah, wajib disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, dan mereka menunaikan solat, dan mereka melaksanakan zakat, dan apabila mereka melaksanakan demikian, fa'idha fa'alu, apabila mereka melaksanakan demikian, maka bagaimana? Maka mereka pun apa? Terjagalah, terpeliharalah, terselamatlah, ya, darah mereka, harta mereka, begitulah dia, ya, melainkan dengan hak agama Islam, dan amalan mereka, perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini juga yang kedua, ya, dijelaskan bahawasanya ada hubung kaitnya juga dengan hadis yang pertama tadi. Jadi apa yang boleh kita faham pada hadis yang kedua ni juga para jemaah sekalian? Tak cukup, ya, ada ulama jelaskan, kalau barang siapa hanya mengaku la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, tapi dia buat apa?
dia mengingkari dengan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dia tidak percaya pada Allah Ta'ala. Dia tidak menjalankan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bagaimana? Maka dijelaskan apa? Maka jadi apa? Ya, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi SAW, ya, maka haramlah harta bendanya serta darahnya, ya. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti apa? Haram bagi dia. Maksudnya apa? Tak boleh, ya. Ya, haram baginya apa? Hartanya, darahnya dan urusannya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi para alim ulama jelaskan apa? Maksud la ilaha illallah kalau tak disertakan dengan Muhammad Rasulullah pun tak boleh. Kalau dijelaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia mentaati apa sahaja yang telah dijelaskan oleh Allah, yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, maka jiwa, maksud darah, jiwanya selamat. Amwal, maluhu, harta bendanya, rumahnya, ya, sekarang ni bolehlah kita cakap apa? Duit dia, rumah dia, ya, semua terselamat. Dan keadaan dia, ya, amalan dia, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia hanya mengucapkan, ya, mengucapkan saja, dia mengingkari para jemaah sekalian, ini dah lain bab dah para jemaah sekalian. Sebab itu, ya, hadis yang bab yang ke-49 ni dijelaskan apa? Iaitu bab yang memperjelaskan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham kita, walaupun pendek hadis ini, fahamlah apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada hadis yang ketiga pula para jemaah sekalian. Bab ini dia ada, tak salah saya, dia ada 6 ataupun 7 hadis. 6 hadis para jemaah sekalian. Okey, kita baca lagi satu hadis para jemaah sekalian sebab waktu masih panjang lagi ni, ya. Baru lagi mungkin lagi 2-3 minit baru pukul 8, ya. Isyak pun masih lama lagi para jemaah sekalian, ya. Jadi kita teruskan, ya, kita teruskan. Isyak pun 8.30 para jemaah sekalian. Oh, lama lagi, tak apa. Baik, dijelaskan wa an abi ma'din al-Miqdad bin al-Aswad. Al-Miqdad bin al-Aswad. Al-Miqdad bin al-Aswad ni para jemaah sekalian, ya, nama dia sebenarnya sebahagian dari para alim ulama ada mentelitikan nama dia panjang para jemaah sekalian, ya. Panjang, ya. Ini dah sebut nama sahabat ni, ya, ada dekat depan kitab saya, kitab Dalilul Falihin, ya. Dalilul Falihin ni adalah kitab yang memperjelaskan tentang hadisnya Imam Nawawi rahimallahu taala, ya, yang dikarang oleh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki. Al-Makki berarti apa para jemaah sekalian? Orang Mekah. Al-Asy'ari berarti apa para jemaah sekalian? Berakidah dengan fahaman Imam Asy'ari, tauhid ahli sunnah wal jamaah. Asy-Syafi'i berarti apa? Bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Ya, beliau memperjelaskan, ya, sedikit para jemaah sekalian, saya jelaskan berkenaan tentang sahabat ini yang meriwayatkan hadis yang ketiga dalam bab yang ke-49, ya, iaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad. Al-Miqdad bin Al-Aswad merupakan salah seorang sahabat yang agung, ya. Diperjelaskan Al-Miqdad bin Al-Aswad wa qila kunyatuhu Abu Al-Aswad, dan ada juga ulama memperjelaskan kunyah ni apa para jemaah sekalian, iaitu panggilannya, nama samarannya, nickname-nya, gelarannya disebut Abu Al-Aswad. Waqilah ada juga memperjelaskan Abu Amr. Seperti mana yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini.
bahawasanya nama dia yang lengkap Al-Miqdad bin Amru bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah bin Thamamah bin Matrud bin Amru bin Sa'ad bin Dahir bin Lu'ay bin Tha'labah bin Malik bin Syarid bin Hun, Waqila ibnu Abi Hun bin Fasin. Ada juga memperjelaskan nama dia Ibnu Abi Hun, Ibnu Abi Hun, ya, H-U-N bin Fasin, wa yuqalu bin Fasin wa yuqalu Qais, ya. Ada juga jelaskan apa? Dia adalah bukan bin Fasin tapi bin Qas. Ada jelaskan bin Qais bin Darnam bin Al-Yaqin bin Ahud bin Bahas bin Amru bin Al-Haf bin Qada'ah Bahrani Al-Kindi As-Sahabi. As-Sahabi itu berarti apa? Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diperjelaskan juga kenapa dijelaskan Abu Al-Aswad. Kerana apa? Kerana dia selalu berada di Hajar Aswad. Ini nama orang dulu-dululah para jemaah sekalian. Sama juga macam orang Melayu kita, ya. Kalaulah katakan ada orang tu nama dia Ahmad, ini pun nama Ahmad, ini pun nama Ahmad, ya. Selalu nampak Ahmad dekat Bedok, yang ini nampak Ahmad dekat Jurong, yang ini nampak Ahmad dekat Gelang. Jadi bila orang berbilang apa? Ya, itulah Ustaz Ahmad. Ahmad mana adalah? Ahmad Bedok. Semua orang tahu. Ahmad mana? Ahmad mana? Ustaz Ahmad ke? Bukan, ini bukan Ustaz Ahmad. Yang jual IT lah dekat yang dia jual IT. Mana ada orang nama Ahmad jual IT? Ahmad Jurong. Oh ya, orang tu. Gitulah maksud dia para jemaah sekalian. Ya, sebab dia selalu berada di Hajar Aswad, maka gelarannya Abu Al-Aswad. Ya, Abu Al-Aswad. Dan diperjelaskan bahawasanya beliau ini telah pun memeluk agama Islam lama dulu lagi, ya, dan beliau juga di antara sahabat-sahabat yang lama sekali, ya. Dan berkata Ibnu Mas'ud ni siapa? Iaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, ya. Tak, itu Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya. Itu Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak silap saya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini para jemaah sekalian salah satu daripada sahabat-sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila waktu Rasulullah sakit, Rasulullah panggil dia untuk bacakan aku Quran, kata. Jadi dia punya bacaan tu, ada juga ulama-ulama jelaskan, bacaan Ibnu Mas'ud adalah bacaan salah satu daripada beberapa sahabat-sahabat yang sama macam bacaan Rasulullah. Dan waqila, ada ulama jelaskan, suara dia bila dia baca Quran pun sama macam Rasulullah. Kalau tidak silap saya para jemaah sekalian, ya, wallahu alam, betul ke salah wallahu alam, kalau tidak silap saya, ya, Ibnu Mas'ud ni, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni, makam dia ada dekat Palestin tu, kalau tidak silap saya, ya. Saya pernah dulu, ya, ke Palestin setelah ziarah makam Nabi Yunus, tak silap saya. Setelah itu kita jalan ke belakang sikit, ada satu makam sahabat, ya. Kalau tak silap saya, makam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dekat depan makam sahabat tu ada pokok zaitun besar, ya. Beliau memperjelaskan, iaitu Ibnu Mas'ud ini, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, ya, orang yang pertama sekali yang nampak jelas keislamannya di kota Mekah, yang terdiri dari 7 orang, dan salah satu daripadanya adalah Al-Miqdad ini. Dan beliau juga berhijrah ke negeri Syam, ke negeri Habasyah, kemudian kembali ke kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian beliau itu syahid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa masyhad, dalam beberapa peperangan. Berarti apa? Beliau mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW dalam beberapa peperangan. Dan
diperjelaskan bahawasanya beliau ini juga syahid, ya, gugur, ya, ada jelaskan gugur di dalam peperangan Badar. Begitu juga seperti apa yang dijelaskan oleh Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam, seorang sahabat Rasulullah juga, ya. Dan beliau meriwayatkan hadis, Al-Miqdad ini meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW sebanyak 42 hadisan, sebanyak 42 hadis. Bersepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim satu daripada 42 hadis. Imam Muslim sahaja mengambil 3 potong hadis daripada beliau. Dan beliau banyak juga meriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Ada sebahagiannya beliau meriwayatkan daripada Sayyidina Ali, ada sebahagiannya beliau meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, ada sebahagian beliau meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dan banyak lagi, ya, dan selain daripada mereka, dan banyak lagi daripada dan juga banyak beliau meriwayatkan hadis daripada golongan tabi'in, diperjelaskan demikian, ya. Dan beliau juga meninggal di kawasan Harfah ataupun Jarfah, dia dijelaskan Jarfah, ya, ataupun Jurf, ya, yang mana terletak dekat dalam kitab saya ni. Dijelaskan kawasan beliau meninggal ni lebih kurang 10 batu amyal mil, ya, 10 batu daripada kota Madinah. Mana tempat tu wallahu alam, saya tak tahu para jemaah sekalian, ya, saya tak tahu. Ada juga memperjelaskan bahawasanya beliau ini meninggal pada zaman Khalifah Uthman, ya. Naam, waqila tufiya biha fi khilafati Uthman. Masya-Allah. Ajib. Ya. Dan ada juga yang memperjelaskan beliau itu meninggal pada zaman pemerintahannya Sayyidina Uthman pada tahun 43. Dan pada waktu tersebut usianya 70 sana, 70 tahun. Dan Sayyidina Uthman yang mensolati jenazahnya. Begitulah, ya, sedikit sebanyak berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang sejarah seorang sahabat Nabi SAW. Baik, diperjelaskan, ya, beliau memperjelaskan apa para jemaah sekalian? Beliau memperjelaskan, qala, katanya, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna fadaraba ihda yadayya bisayfi faqata'aha. Bagaimana pendapat tuan jikalau saya bertemu seseorang dari golongan kaum kafir, kemudian kita berperang, lalu ia memukul salah satu dari kedua tanganku dengan pedang, thumma ladha minni bisyajarah, dan terus memutusnya, selanjutnya ia bersembunyi daripadaku di balik sebuah pohon, faqala aslamtu lillah, lalu ia mengucapkan saya masuk agama Islam kerana Allah. Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha, ya, apakah orang yang sedemikian itu boleh saya bunuh ya Rasulullah sesudah ia mengucapkan kata-kata seperti itu? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, menjawab, la taqtulhu, jangan engkau membunuhnya. Faqultu ya Rasulullah, maka saya berkata lagi kepada Rasulullah, ya, qata'a ihda yadayya, ia sudah memutuskan salah satu dari tangan saya. Thumma qala dhalika ba'da ma qata'aha, kemudian mengucapkan sebagaimana di atas itu setelah memutuskannya. Faqala, maka Rasulullah pun berkata lagi, ya, la taqtulhu, jangan engkau membunuhnya.
fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Ya, kata Rasulullah, jangan kau membunuhnya, kerana jikalau engkau membunuhnya, kalau kau bunuh dia juga, maka ia adalah menempati tempatmu sebelum engkau membunuhnya. Wa innaka bimanzilatihi qabla an taqula kalimatahu allati qal. Dan sesungguhnya engkau adalah di tempatnya sebelum ia mengucapkan kata-kata yang diucapkan itu. Ini, ya, hadis ini berbunyi bagaimana? Ya, kebanyakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadisnya rawahul Bukhari, rawahu Muslim, ya, ataupun hadza hadithun sahih, ataupun hadza hadithun hasanun sahih, ya. Dan ini hadis ini jelaskan apa? Muttafaqun alaih. Apa maksud muttafaqun alaih? Maksud muttafaqun alaih, semua ulama hadis sepakat. Ya, semua sepakat meriwayatkan hadis ini. Jadi apa maksud tadi diperjelaskan, kan Rasulullah jelaskan tadi kan, jangan engkau membunuhnya, kerana jika engkau membunuhnya, maka ia adalah menempati tempatmu sebelum engkau membunuhnya. Apa maksud ia menempati tempatmu sebelum engkau membunuhnya? Apa maksud tu? Diperjelaskan apa? Iaitu ai ma'sum ad-dam, ma'sumud dam mahkumun bi islamih. Sesungguhnya ia di tempatmu ialah bahawa orang itu harus dipelihara darahnya sebab telah dihukumi sebagai orang Islam. Dan ada lagi perkataan tersebut, Rasulullah SAW memperjelaskan, wa innaka bimanzilatihi, kata Rasulullah. Tadi fa innahu bimanzilatika. Ini pula wa innaka bimanzilatihi. Apa maksudnya? Ya, sesungguhnya engkau ada apa nama? Dan sesungguhnya engkau adalah di tempatnya sebelum ia mengucapkan kata-kata yang diucapkannya itu. Apa maksudnya itu para jemaah sekalian? Maksudnya sesungguh engkau di tempatnya ialah bahawa halal darahnya dengan qisas untuk para ahli warisnya, bukan kerana ia dalam kedudukannya sebagai orang kafir. Tengok para jemaah sekalian. Jadi apa kita boleh faham dekat sini para jemaah sekalian? Ya, salah satu ajaran dalam agama Islam yang perlu untuk kita teguhkan para jemaah sekalian adalah apa? Walaupun asal tu orang tu kafir, tapi kalau kita dengar mulut dia sendiri cakap la ilaha illallah, ataupun dia cakap apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ataupun dia cakap la ilaha illallah, walaupun dia belum lagi mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Sebab itu kita tengok tajuk bab ini dijelaskan apa? Menjalankan hukum Allah Ta'ala terhadap manusia dengan zahirnya. Dengan zahir tu berarti apa? Ya, awak sendiri dengar dia cakap la ilaha illallah, ataupun mungkin awak tak dengar tapi dah keluar dah dekat newspaper. Ya, wartawan dah tulis dah dekat newspaper. Ya, orang pun apa? Dah tulis dekat dalam Facebook, komen segala macam, jelaskan apa? Orang tu yang nama dia Chow Ching Chung, apalah gasaklah, ya, nama dia, ya. Dia waktu pergi court tu, dia sendiri jelaskan apa? La ilaha illallah, dia bilang dulu. Ya. Jadi bagaimana para jemaah sekalian? Walaupun sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah, dia melakukan suatu kesalahan. Dalam hadis ini diberi contoh bahawasanya Miqdad tanya kepada Miqdad jelaskan kepada Rasulullah, kalau tangan aku dipotong sampai putus tangan aku. Berarti maksud potong putus apa? Dia melakukan suatu perkara jenayah di dalam agama Islam yang sangat-sangat dilarang. Apa maksud saya yang sangat-sangat dilarang? Dalam agama Islam ada hukum yang memperjelaskan apa para jemaah sekalian? Kita tak boleh ganggu orang, kita tak boleh kacau orang, kita tak boleh aniayakan orang, kita tak boleh menzalimi orang. Ya, kalaulah katakan, ya,
Awak keluar jumpa saya, awak tengok saya, aku tengok Ustaz Hasan ni happy, tapi aku tengok hidung dia bingit lah, benci akulah. Awak pun ambil pisau, awak potong hidung saya. Ataupun bukan hidung tau, sebelah hidung saya ni je, tengok menyampah lah. Aku tengok kelopak hidung Ustaz Hasan ni, awak pun potong lah sebelah hidung saya. Dalam agama Islam haram hukumnya, tak boleh. Tak boleh para jemaah sekalian, ya, tak boleh. Dan kalaulah awak buat demikian dan orang ini telah pun mengucapkan la ilaha illallah, jadi balasan untuk awak tu apa? Sebab dia dah mengucapkan la ilaha illallah, ahli waris dia kalau datang tuntut, ya, bilang dengan hakim tak ada. Sebab apa? Ya, Ustaz Hasan ni dia dah cakap la ilaha illallah, tapi si fulan ni tetap korek mata dia. Potong bibir dia yang ke atas ni. Dah tak ada bibir, nampak gigi je alat-alat. Contohlah katakan. Jadi bagaimana? Hak waris tu, ahli waris ni bagaimana? Anak saya, isteri saya. Ini ahli waris para jemaah sekalian. Boleh cakap dengan hakim, hakim jatuhkan hukuman apa? Oh, dia kena penjara 10 tahun, lepas tu kena ganti rugi 10 juta. Tak nak. Apa dia? Saya nak kisos. Katakanlah anak saya cakap, tak nak, Tuan Hakim, saya tak nak dia di penjara. 10 juta pun tak nak. Apa pasal? Saya sendiri ada duit, Tuan Hakim. Juta-juta duit saya. Mudah-mudahan kaya lah anak aku. Amin, Allahumma amin. Ya. Ya. Jadi bagaimana? Anak saya pun cakap dengan hakim, bilang apa? Tak mau. Dia korek mata bapak saya kan. Sekarang saya nak korek mata dia balik. Boleh ke tak boleh buat macam itu? Menurut hadis ini seperti ini, boleh. Tu dia, tengok para jemaah sekalian. Jadi senang cakap macam ni lah para jemaah sekalian. Ya. Ya. Macam ni lah. Yang dinamakan agama Islam bukan hanya orang Islam tau. Orang kafir pun kita tak boleh ganggu. Kalau orang kafir tu ganggu kita pun tak boleh. Sebab agama Islam agama rahmat. Agama apa? Agama rahmat. Rahmat tu apa? Agama loving each other, kasih sayang antara satu dengan lain. I care about you, you care about me. I love you, you love me. Ini agama Islam. Ya? Ustaz, takkan Ustaz, ni kafir tu Ustaz. Ya, kafir. Kau dengan kafir tak boleh, apa lagi sama orang Islam? Senang cakap. Jadi bagaimana? Jangan suka-suka kita meneteskan darah darah manusia. Jangan suka-suka. Tak boleh para jemaah sekalian. Kan ada zaman sekarang happy benar. Kita boleh tengok lah online, ya, kadang-kadang live kita boleh tengok orang duduk diam buka puasa, orang tengah sembahyang tahu-tahu masuk hada apa ini? Semalam baru dekat dalam pengajian kitab Al-Azkar, taman-taman syurga. Jangan kacau tu taman syurga. Ataupun sebaliknya, kita nampak ni orang kafir, mungkin dia sembahyang ke apa ke, kita pun tak tahulah kan cara dia sembahyang macam mana. Apa je ni aku dengar tiap-tiap bagi sengau je, tak apalah, mungkin cara sembahyang ni macam itu. Kita pun nak apa? Nanti kau memekak kau kan? Ya. Ambil air satu baldi, kita siram kat dia, kita siram. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab apa para jemaah sekalian? Dia sembahyang, dia tak kacau kita. Sekarang kita sembahyang, kita kacau dia pun tak boleh. Yang tak boleh yang boleh kita perang sama dia apa para jemaah sekalian? Kita nak sembahyang, dia bilang kau nak buat apa? Sembahyang. Kau sembahyang, aku tembak kau, aku bunuh kau. Ini boleh kita. Itu pun ada syarat-syarat juga, ya. Senang cakap, agama Islam ni dia bukan ajaran, lebih tepat lagi apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan senang untuk nak melukakan orang. Buktinya para jemaah yang dirahmati Allah, bila Rasulullah hijrah pergi Madinah, ya, dengar khabar umat Islam ditindas dan sebagainya, gedebak-gedebuk para jemaah sekalian. Ya, sampai sahabat-sahabat tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, tak nak lawan ke?"
Tak nak keluar perang ke? Tak nak fight ke? Sayyidina Hamzah sampai datang jumpa Rasulullah. Sayyidina Hamzah jelas apa? Ya Rasulullah, angkat suara engkau. Aku akan siapkan bala tentera. Perang! Perang! Dia bilang, Sebab apa? Sayyidina Hamzah marah. Macam saya bilang, macam tu sekalian dia. Wah, semangat betul. Ya. Tapi Rasulullah diam. Rasulullah tak jelaskan apa-apa pun. Ya, tak jelaskan apa-apa pun. Sampai ada juga keterangan para alim ulama memperjelaskan apa? Ya, itu peperangan Badar tu sebenarnya sahabat-sahabat keluar tu, mereka bukan tujuan nak perang. Mereka bukan tujuan nak perang. Ada ulama jelas bukan tujuan nak perang. Tahu-tahu dapat kabar berita orang-orang kafir Quraisy Mekah sudah datang siap dengan bala tentera, siap dengan alat perang. Akhirnya kata Rasulullah apa? Kita jangan perang, kita diam, tengok dulu. Tapi kita siap-siap sajalah. Kalau mereka serang, kita perlu mempertahankan diri. Tengok Rasulullah bukan jom, dia perang, ambil lawan dia. Tengok siapa tahu dia, ambil lawan aku. Lah, bukan. Sebab itu dalam cerita-cerita sejarah Islam, terutama perang Badar, bagaimana para jemaah sekalian? Dijelaskan bila Rasulullah nampak sahabat-sahabatnya, tak ada yang bawa alat perang pun tengok pun. Sampai-sampai ada yang membawa apa? Ada yang membawa apa? Dijelaskan dalam sejarah adalah ina min tin katanya. Ina min tin. Apa maksud ina min tin? Tutup daripada tanah. Tutup apa? Ya mungkin tutup periuk ke apa ke? Bayangkanlah para jemaah sekalian. Okeylah, bayangkanlah. Awak ada kuali WMF. Tefal ke apa ke. Orang tanya, Ustaz, bawa kuali nampak? Dia lah, nak pergi mana? Nak pergi perang. Mana ada cerita perang dengan kuali, cakap dengan saya? Perang semua pakai tembak, bom, roket, misal, kapal terbang. Hitong, tampung, tutung. Betul tak betul para jemaah sekalian? Tengok. Jadi hadis ini yang saya nak kongsi dengan para jemaah sekalian. Senang cakap, kita tak boleh suka-suka atau bunuh-bunuh orang. Satu hal, kalau bunuh tak boleh, menyakitkan hati orang pun jangan. Ya, jangan. Kasar-kasar dengan orang pun jangan. Kalau ada bunuh tak boleh, sakitkan hati orang tak boleh. Boleh tak kita hamun-hamun orang? Oi, terbiar ke abang kau? Hei, apa ini? Marah orang depan-depan orang ramai. Ni gara-gara engkau lah. Tahu tak, tayar kereta aku pancit depan-depan orang. Apa ini? Jangan. Ya, kalau bunuh tak boleh, pun tak boleh. Jangan. Ada problem, mari, come here. You four eyes. Siapa ada problem? Berapa ramai ada problem? 3 orang, 4 orang. Okey, mari duduk sini. Bukan kita nak bersemuka, tidak. Duduk sini. Okey. Sekarang tujuan saya panggil ni, saya dengar berita dari orang ni cakap ABC, yang ini cakap CBA. Yang ini cakap apa? BCA. Jadi sekarang ni saya nak luruskan, saya nak tahu apa original cerita dia. Cuba cakap, apa masalah awak? Ini kita discuss. Macam gini seharusnya. Macam gini. Tapi orang zaman sekarang tak mau buat ni. Ini banyak orang dah tak ikut seperti. Orang semua ikut apa? Ikut hawa nafsu, ikut rasa. Dengar orang ni cakap, dia cakap macam tu, nanti dia aku serang dia. Apa pasal mau dengar cakap orang? Kadang-kadang orang punya cakap ni tak betul. Dia batu karang di tengah lautan. Batu ronsen para jemaah sekalian. Fitnah, dosa besar, tak boleh. Tak mau dengar cakap orang. Tak mau dengar cakap orang. Sini. Ya. Sini, bagi sini. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan hadis ini fahamlah kita apa makna dia, dan tak boleh kita suka-suka para jemaah sekalian. Beginilah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu untuk kita faham, ya. Perlu untuk kita faham. Beginilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah ini akhlak kita akan bertambah baik. Mudah-mudahan kita pun dapat didik ahli keluarga kita dengan sopan santun, ajaran yang betul dan lemah lembut, kasih sayang yang berakhlakkan, yang bereksempelkan, contohkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang paling penting. Ya, biarlah tak apa. Orang nak buat jahat dengan kita, buatlah jahat. Kita jangan balas dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Alamak, orang ni betul lah. Aku baru beli slipper sekarang dah hilang. Mesti Jenny bekerja tau. Jadi apa? Sudah, kita kalau nampak memang dia buat, kita tanya dengan dia. Apa pasal ini slipper saya? Kenapa awak ambil slipper saya? Sekarang saya nak pergi kerja, tak ada dah slipper dah. Ginilah. Awak nak slipper ni? Awak suka ke slipper saya ni? Memang aku suka. Tak apalah, saya hadiahkan awak. Halal, tak apa. Kita pergi belilah slipper lain, tak apa. Habis cerita, close case. Ataupun awak minta cara baik, tolong kasih baliklah slipper saya. Ini saya beli tau. Saya kumpul-kumpul duit. Awak janganlah curi-curi. Cakap gitu baik-baiklah. Habis cerita. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lain ceritanya kalau apa? Ya, takkanlah orang curi duit kita, orang curi anak kita, orang curi isteri kita. Alah, tak apalah cobaan. Jangan, itu salah, tak boleh. Itu kena pergi report polis. Macam gitu para jemaah sekalian. Tapi cuma kalau benda sepele-sepele, kecil-kecil, dah lah. Ya, tengok hadis ini. Sampai potong tangan pun tahu. Kalau dah ucap la ilaha illallah, tak boleh bunuh, kata Rasulullah. Apa maksud tak boleh bunuh? Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para jemaah sekalian, saya rasa waktu pun kita dah 8.25, lagi 5 minit dah nak masuk waktu Isyak. Jadi apa para jemaah sekalian, sebelum saya tutup, ya, sekali lagi para jemaah sekalian, ya, saya ingatkan bahawasanya kuliah hadis kita ni, ya, tiap-tiap hari Selasa malam Rabu adalah anjuran Masjid Al-Abdul Razak, ya. Jadi saya tadi petang dapat panggilan telefon, ya, WhatsApp message daripada Imam Masjid Al-Abdul Razak, ya, Habib Yusuf bin Semit para jemaah sekalian, ya, bahawasanya insya-Allah pengajian kita punya kuliah hadis ni, anjuran Masjid Abdul Razak ni, insya-Allah minggu depan kembali ke masjid. Jadi dah tak buat kat rumah saya lagi lah, ya. Kita kembali ke masjid para jemaah sekalian. Begitulah dia, ya. Kita kembali ke masjid. Dan saya minta sokongan daripada para jemaah sekalian, jasa baik para jemaah sekalian, ya. Mari sama-sama hari Selasa, ya, kita ada waktu kosong, mari kita pergi masjid para jemaah sekalian, ya. Kalau dekat masjid kita dapat solat maghrib bersama. Setelah habis solat maghrib, dah habis wirid sekejap, dah habis wirid semua, kita pun apa? Kita pun mulakanlah kita punya kuliah ni, ya. Kita pun mulalah kita punya kuliah sampailah waktu Isyak. Bila dah sampai waktu Isyak, kita stop dan kita pun solat Isyak. Habis solat Isyak, bersurailah kita. Cuma pihak masjid pesan bagi para jemaah yang nak datang, boleh silakan datang, tapi kena register lah para jemaah sekalian, ya. Kita maklumlah sebab dia situation COVID kan, kita kena register, ya. Dan juga masjid jelaskan apa, untuk sementara ni kuliah ni masjid tak dapat lah nak macam open pada semua orang, tak adalah, ya. Cuma boleh apa? Cuma boleh maksimum 50 orang saja. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi harap-haraplah para jemaah, ya, dapatlah sama-sama kita memenuhkan masjid insya-Allah, ya. Perkara yang seterusnya para jemaah sekalian, hari demi hari, ya, sudah akan hampir kepada bulan Zulhijjah. Bagi para jemaah yang nak melakukan ibadah korban, ya, boleh hubungi saya, boleh WhatsApp saya 84447405, ya. Insya-Allah, ya, kita punya korban ni kita akan buat di rumah anak-anak yatim, ya, di negara Indonesia insya-Allah, ya. Baik para jemaah sekalian, saya tutuplah majlis kita, tinggal lagi 2 minit ni nak masuk waktu Isyak. Al-Fatihah, anallahu ya'fu anna. Al-Fatihah, anallahu ya'fu anna
وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يأتادون الرواها والقراءة في هذا المكان الشريف وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.